alarm tu berbunyi, tiba-tiba sahaja orang yang ada dekat depan kereta diorang tu tadi hilang. Hai, Assalamualaikum and welcome to Pika Storyteller Channel. Pika nak ucapkan terima kasih pada korang semua yang sudi untuk klik pada video kali ini. Dan seperti biasa, pada yang baru saja datang ke channel ni, jangan lupa untuk terus tekan butang subscribe di bawah dan juga follow Pika di Instagram Pika Storyteller. Jadi untuk video kali ini, Pika akan menceritakan tentang satu kejadian seram yang menimpa satu keluarga semasa mereka menggunakan jalan gerik. So tanpa kita buang masa, jom kita mulakan dengan kisah seram kali ini. Untuk pengetahuan korang, sebenarnya kisah ni pernah viral beberapa tahun lalu dan sekarang barulah Pika ada masa untuk menceritakan tentang kisah seram ni untuk korang semua. Okay, dalam cerita ni ada dua watak utama yang korang kena kenal. Dua-dua bukan nama sebenar. Yang pertama adalah Azman, si suami, dan Sarah, si isteri. Pada satu hari, mereka berdua ni mendapat satu panggilan telefon daripada kampung yang mengatakan adik Sarah, iaitu adik ipar kepada si Azman ni, telah pun terlibat dalam satu kemalangan yang agak dahsyat. Jadinya, pada malam tu mereka pun teruslah bergegas balik ke kampung mereka di Kuala Terengganu tu, dan masa mereka baru sahaja melepasi kawasan baling, mereka telah pun mendapat satu panggilan telefon lagi yang mengatakan bahawa adik Sarah tu telah pun meninggal dunia. Jadinya mereka pun kenalah meneruskan juga perjalanan dengan hati yang tabah, dan sesampai sahaja mereka dekat kampung halaman, lepas dah habis majlis pengebumian dan sebagainya, untuk beberapa hari tu mereka stay dekat sana dan akhirnya mereka kena pulang semula lah ke tempat mereka kan. Okey, lepas tu mereka kena balik semula lah ke Penang dan mereka pun bertolaklah pada waktu malam. Mungkin juga si Azman ni dia jenis yang suka bertolak malam sebab dia tak nak sesak sangat ke, macam tu lah kot. Jadinya mereka pun bertolaklah daripada Kuala Terengganu dalam pukul 10 lebih malam macam tu, dan mereka tiba dekat kawasan Jalan Gerik tu dalam pukul 1.30 pagi. So bila bertolak, dia sampai dekat kawasan bukit ataupun kawasan highway dekat nak masuk Gerik tu dalam pukul 1.30 pagi macam tu. Dan pada mulanya dia kata perjalanan tu macam biasa je tau. Memang lengang sangat pada malam tu. So dia pun sampailah dekat kawasan, tadi dia lalu dekat highway Bukit Gerik tu kan. So sekarang mereka sampailah dekat kawasan Gerik kan. Korang tahu yang jalan Gerik ni memang agak mencabar sebab dia berbukit dan dia banyak liku-liku. Lagi satu, kita kena berhati-hatilah dengan gajah dan sebagainya. So memang tak boleh nak memandu dengan laju lah. Jadinya si Azman ni dia pun memandu dengan tenang je pada mulanya. Dalam pukul 4 pagi macam tu, Alhamdulillah mereka pun sampailah dekat Gerik. Tiba-tiba si Azman ni dia rasa macam nak ke toilet. Jadinya dia pun berhentilah dekat salah satu daripada hentian yang terdapat dekat sana. Dan masa tu dia mula rasa macam tak sedap hati. Dia kata, aku ni kena pasang alarm ni sebab masa tu dia satu keluarga. Memang dia pergi toilet seorang, tapi anak dengan isteri dia ada dekat dalam kereta. Jadinya dia pun terdetik untuk pasang alarm tau. So let's say kalau ada apa-apa berlaku, isteri dia boleh cepat-cepat tekan alarm tu supaya suami dia, si Azman ni, daripada toilet terus bergegas ke kereta lah. Jadi bila dia bergegas semula ke kereta dia kan, dia tengok bini dia tu dalam keadaan ketakutan. Jadi dia pun terus masuk dalam kereta. Dia pun tanya bini dia, kenapa pergi tekan alarm tu kan? Lepas tu kenapa nampak macam ketakutan? Lepas tu bini dia pun cakap, masa suami dia pergi ke toilet tu, isteri dia ni nampak ada seseorang mundar mandi dekat depan kereta dia orang. Muka orang tu macam suspicious sangat, menyeramkan. Lepas tu orang tu memandang tepat dekat kereta diorang ni, macam ada something wrong macam tu lah. Dan yang lagi menakutkan adalah bila isteri dia ditakut, lepas tu isteri pun tekan alarm kan. Bila alarm tu berbunyi, tiba-tiba sahaja orang yang ada dekat depan kereta diorang tu tadi hilang. Jadi Azman ni dia cubalah untuk pujuk isteri dia. Dia kata, tak ada apa-apa kot, mungkin perasaan je lah. Lagipun mungkin juga yang isteri dia nampak tu tadi adalah pemandu lori yang ada dekat kawasan sekitar tu. Dan lepas daripada tu, Azman ni pun meneruskan je lah perjalanan. Dan kata dia, bila dia sampai dekat satu jalan ni, tiba-tiba dia nampak kabus tebal sangat-sangat. Jalan tu jadi gelap. Kalau korang pernah drive pada waktu malam dan ada kabus tebal, memang benda tu sangat bahaya tau. Sebab yang kita nampak depan kita tu dalam 10 meter macam tu je. Kadang-kadang lampu daripada kereta depan pun kita tak nampak sebab kabus tebal.
Jadi melihat pada keadaan macam tu, si Azman ni pun dia mula terfikir, lagi bagus kalau dia ni patah balik. Sebabnya memang bahaya kalau dia meneruskan perjalanan. Lepas tu Azman ni pun fikir jugalah, okey kalau depan tu nanti ada satu kawasan yang ada lampu, dia nak buat U-turn dekat situ lah. So dia pun meneruskan perjalanan dan lama kelamaan makin ke depan Azman ni mula rasa tak sedap hati. Masa si Azman ni rasa semacam tu kan, bini dia pun macam terkejut tau dengan tiba-tiba macam tu. So Azman ni pun macam okey, mesti ada something ni. Jadi dia pun tenangkan isteri dia. Lepas tu dia cakap, okey tak apa, relax, kita baca apa yang patut dan kita teruskan perjalanan. Lepas tu tiba-tiba masa diorang tengah on the way menurun bukit, Azman dapat rasakan yang kereta dia tu berat sangat-sangat. Pelik lah kan, sebab biasanya kita kalau menurun bukit, kereta tu akan macam lancar, smooth macam tu je kan. Tapi kereta dia tu jadi berat sangat. Walaupun dia dah pun tukar gear daripada 5 ke 4, tetap juga rasa berat sangat-sangat. Macam dia orang bawa sesuatu yang sangat berat dekat belakang. Tak lama selepas tu, dia pun terserempaklah dengan lori balap dekat depan dia ni. Masa tu kan, Azman kata kereta dia dapat rasa macam ringan balik. Alhamdulillah lah. Jadi bila dah kereta ringan balik ni dan lori dekat depan tu, lori balap tu, of course lah memang sangat perlahan kan. Jadi Azman ni pun pergilah potong lori balap tu. Namun malangnya selepas dia potong saja lori balap tu tadi, kereta dia yang tadinya ringan sekarang jadi berat balik. Adalah dalam 3-4 kali kejadian macam tu berlaku, yang mana kejap dia rasa ringan, kejap dia rasa berat, kejap dia rasa ringan, kejap dia rasa berat. Masa ni Azman ni memang dah berdebar, dah rasa tak sedap hati dan sesekali dia nak juga pandang cermin kiri atau kanan ni kan, nak tengoklah apa benda sebenarnya, tapi dia tak nampak apa-apa pun. Dan pada masa tu jugalah Azman ni dia cakap dekat diri dia sendiri, tak boleh, dia kena teruskan perjalanan, dia kena kuat untuk keluarga dia. Yelah, sebab dia bawa isteri dia, dia bawa anak-anak dia lagi kan. Walaupun berat macam mana pun kereta dia tu, walaupun dia rasa macam tak sedap hati, macam ada sesuatu yang tengah menumpang dia orang ni, Azman kata dia kena teruskan, dia kena kuatkan diri untuk sampai juga ke rumah mereka dengan selamat. So dalam dia orang duk rasa macam ada benda berat dekat belakang semua tu, Alhamdulillah lah kan. Masa tu Azman ni dia nampaklah ada satu Petronas ni. Jadi dia pun berhentilah dekat Petronas tu. Lepas tu barulah mereka rasa macam ringan, sangat-sangat ringan, macam seolah-olah ada sesuatu yang dah tak ada dah, dia orang dah tak bawa benda tu kan. Lagipun orang kan selalu pesan kalau kita rasa macam kita berat ke, macam ada sesuatu, jangan terus balik ke rumah, kenalah stop dekat mana-mana supaya benda tu tak follow kita sampai ke rumah. Jadinya bila sampai dekat Petronas tu, Alhamdulillah benda tu tak adalah mengikut diorang ke apa, sebab lepas daripada tu mereka pun meneruskan perjalanan balik ke rumah diorang dan mereka selamat sampai ke rumah diorang tu dalam pukul 7.30 pagi macam tu. Jadinya bila sampai saja dekat rumah, Azman ni pun tanyalah bini dia kan, si Sarah tu. Dia kata, perasan tak kereta kita macam berat je, macam ada sesuatu yang tak kena. Lepas tu barulah bini dia ni pun buka cerita. Bini dia kata sebenarnya bukan setakat masa on the way daripada Terengganu ke Penang yang dia rasa pelik. Rupa-rupanya isteri dia si Sarah ni dah mula ada benda seram yang berlaku daripada masa diorang ni bertolak balik ke Terengganu. Lepas diorang dapat tahu berita yang adik dia meninggal apa semua tu kan. Masa tu lagi sebenarnya bini dia dah dapat rasa sesuatu yang tak sedap lah kiranya. Sebab masa on the way nak balik ke Terengganu tu, bini dia ni nampak ada seorang lelaki tua tengah melambai-lambai dekat tepi jalan ni. Masa tu orang tua tu senyum tau dekat bini dia ni. Tapi bini dia buat tak tahu je. Lepas tu bini dia tak bagi tahu pun dekat si Azman ni. Kemudian bila mereka balik semula daripada Terengganu ke Penang, sekali lagi bini dia nampak lelaki tua yang sama. Cuma kali ni lelaki tua tu tak senyum. Sebaliknya lelaki tua tu muka dia macam masam je. Dan lelaki tua tu lah yang follow kereta diorang sebenarnya. Rupa-rupanya si Sarah ni, dia nampak lelaki tua tu tengah follow kereta diorang. Azman tak nampak, Azman cuma rasa berat je kan. Si Sarah ni pula bukan setakat dia boleh nampak lelaki tua yang follow kereta diorang tu, tapi Sarah juga dapat rasa yang kereta diorang tu berat. Lepas tu si Azman ni pun pujilah isteri dia. Dia cakap, baguslah awak ni berani. Lagi satu dia tak macam menggelabah tau. Walaupun dia takut, tapi dia tak bagi tahu dekat suami dia, dekat si Azman ni. Sampailah bila mereka ni betul-betul selamat sampai ke rumah, barulah dia buka cerita. Memang bagus sangat si Sarah ni. Lepas tu kan si Azman ni adalah juga bagi tahulah cerita ni
dekat kawan-kawan dia ataupun dekat keluarga terdekat dia semualah. Dan mereka pun adalah buka cerita juga. Dia kata beberapa minggu lepas ada juga orang pernah kena benda yang sama, yang mana mereka rasa macam ada benda berat yang menumpang kereta diorang ni, sampai kan kawan diorang tu macam terbabas disebabkan oleh gangguan dia macam tu. Tapi macam benda yang berlaku dekat Sarah dengan si Azman ni, alhamdulillah lah, sebab tak ada sampai terbabas ke apa kan, dia cuma rasa berat macam tu je. Rupa-rupanya dah ramai sangat yang kena dekat kawasan tu. That's why dia kata dia sarankan kalau let's say korang nak menggunakan jalan tu, janganlah guna pada waktu malam, gunalah waktu siang lagi selamat. Lagipun malam bukan setakat benda seram macam tu kan, malam pun ada banyak gajah dan sebagainya kan. So, siapa dekat sini yang memang familiar dengan Jalan Gerik? Mungkin korang pernah melalui perkara yang sama, ataupun mungkin pernah dengar lah kot kisah-kisah seram yang berkaitan dengan Jalan Gerik. Sebab kata orang, jalan tu sebenarnya sangatlah seram, sangatlah keras. Jadi kalau korang ada cerita macam tu, bolehlah kongsikan dekat Pika di komen di bawah, ataupun DM Pika dekat Instagram, ataupun boleh juga email lah dekat Pika. Alright, so apapun itu sajalah video Pika untuk kali ini. Kita jumpa lagi in my next video, so see you soon. Bye.